Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk pembelajaran sesi secara online. Okay, hari ini kita teruskan dengan pembelajaran bidang sirah, iaitu era masyarakat jahiliah. Okey, dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama adalah maksud jahiliah. Okey, jahiliah ni diambil daripada perkataan jahala, iaitu yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Okey, perkataan ini digunakan dalam Al-Quran melalui firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Okay, maksudnya, dan hendaklah kamu tinggal di rumah kamu dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang jahiliah pada zaman dahulu. Okey, seterusnya, kejahilan masyarakat Arab ketika itu bukan bermaksud kerana mereka tiada ilmu, tetapi mereka terkenal dengan kehebatan bersyair dan berqasidah. Namun begitu mereka jahil daripada segi akidah dan akhlak. Itulah disebabkan mereka dipanggil jahiliah kerana mereka jahil berkaitan dengan akidah dan akhlak. Okay, kita tengok jahil akhlak dan jahil akidah kepada orang Arab jahiliah ni. Okay, jahil akhlak ni maksudnya mereka melakukan perilaku yang buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak. Okey, ni jahil daripada sudut akhlak. Okey, jahil daripada akidah pula, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi mereka mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Okey, sebab itulah mereka disebut juga sebagai jahil daripada sudut akidah. Okey, sebab tu kita memanggil mereka sebagai masyarakat Arab jahiliah kerana mereka jahil, yang pertama daripada sudut akhlak dan yang kedua daripada sudut akidah. Akidah kerana mereka mencampurkan ajaran Nabi Ibrahim dengan menyembah berhala. Okey, seterusnya kita tengok kepada agama-agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi akidah. Okey, di sini kita lihat ada 6 agama anutan yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliah. Okey, yang pertama adalah agama Yahudi. Yang kedua agama Nasrani, yang ketiga agama Hanif, yang keempat agama Majusi, yang kelima kepercayaan animisme, yang keenam agama penyembahan berhala. Okey, kita tengok satu-satu berkaitan dengan 6 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliah. Okay, yang pertama agama Yahudi. Agama Yahudi ni adalah agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Musa AS. Okay, agama Samawi ni adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita ada 3 agama Samawi. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua Nasrani dan yang kedua adalah agama Islam. Okey, mereka banyak memfitnah para nabi dan menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni agama Yahudi terkenallah dengan keburukan yang dibawa oleh mereka kerana mereka selalu menindas para nabi, mereka membunuh para nabi dan mereka menolak wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Berasal daripada Palestin ke negara Arab. Okey, itu adalah agama Yahudi. Okey, yang kedua agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa. Okey, ajaran daripada Nabi Isa tetapi mereka ubah suai menjadikan agama Nasrani ni agama yang tidak bersesuaian dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Mereka percaya bahawa Nabi Isa ni adalah sebagai anak Tuhan. Okey, berbeza dengan kita, Nabi Isa ni merupakan anak kepada Maryam. Okey, mereka datang dari Habasyah dan Rom. Okey, jadi agama Nasrani ni datang daripada Habasyah dan Rom.
Raja Abraha telah membina pusat ibadat di Yaman untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah, namun gagal dengan pertolongan Allah. Ini Raja Abraha ni adalah beragama Nasrani. Yang ketiga, agama Hanif. Agama Hanif ni adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ni merupakan juga agama Samawi, sama seperti agama Islam. Ciri-ciri kepercayaan agama Hanif sama dengan agama Islam, iaitu yang pertama, percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya kepada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Yang ketiga, percaya kepada dosa dan pahala. Ini sama dengan ajaran agama Islam, tetapi ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi atau rasul yang terakhir. Ajaran agama Hanif yang diteruskan amalannya dalam syariat Islam adalah seperti ibadah korban, haji dan umrah. Korban, haji dan umrah ni adalah ibadat yang dilakukan juga oleh agama Hanif yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi selepas agama Hanif, Nabi Muhammad kita kenal sebagai agama Islam. Dia sama je, agama Hanif, tetapi agama Hanif dibawa oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ibadat yang dikekalkan dalam agama Islam adalah ibadat korban, haji dan umrah sampailah sekarang. Kepercayaan Majusi. Kepercayaan yang dianut oleh penyembah api. Orang yang menyembah api dipanggil sebagai Majusi. Pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh penganut Majusi yang menyembah api di Parsi telah padam. Api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah, tetapi selepas kelahiran Rasulullah, semasa kelahiran Rasulullah, api tersebut padam. Itu adalah agama Majusi. Seterusnya, yang kelima, kepercayaan animisma. Biasanya kepercayaan animisma ni berkaitan dengan mereka menyembah benda-benda seperti roh ataupun semangat. Mereka juga menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Itu adalah kepercayaan animisma. Yang terakhir sekali, agama menyembah berhala. Agama ini diperkenalkan oleh Amr bin Amir bin Luhai, iaitu pemimpin Khuza'ah. Ini orang pertama yang memperkenalkan penyembahan berhala, iaitu Amr bin Amir bin Luhai. Dia menemukan ajaran tersebut dari negeri Syam, lalu membawa berhala bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya dalam Kaabah dan menyuruh penduduk Mekah menyembahnya. Jadi patung Hubal ni dibawa daripada negara Syam masuk ke Mekah dan diletak di berhampiran dengan Kaabah dan disuruh penduduk Mekah untuk menyembahnya. Ini asal penyembahan berhala yang dibawa oleh Amr bin Amir. Agama ini dicampur aduk dengan agama Hanif sehingga muncul sebagai agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini disebarkan kepada seluruh orang Arab ketika musim haji yang bercampur aduk. Musim haji mereka datang untuk tawaf di Kaabah, tetapi bercampur aduk dengan menyembah berhala sekali. Jadi ini adalah agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ketika di Mekah, ketika Mekah berjaya dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 360 buah berhala di sekitar Kaabah. Kemudiannya semasa peristiwa Fathul Mekah, kesemuanya telah dimusnahkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Ini adalah agama menyembah berhala. Kita tengok masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad daripada segi akhlak. Yang pertama, akhlak buruk. Orang Arab jahiliah ni suka berjudi, minum arak. Penzinaan dan pelacuran berlaku secara berleluasa, mengamalkan bigami. Bigami ni maknanya mengamalkan perkahwinan yang ramai. Lebih daripada 4. 5, 6, 7, 8 tu biasa bagi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pewarisan harta hanya pada lelaki, perempuan tak dapat. Sebab itulah mereka membunuh anak perempuan, kerana mereka mengatakan anak perempuan ini mendatangkan
malam, nasib yang tak baik. Okey, mengamalkan tenung nasib, berperang kerana perkara kecil. Mereka suka berperang walaupun benda-benda yang